Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antahil fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita di hari ini kita bersama-sama puasa Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT, dapat Allah SWT memilihkan kita supaya kita bersama di bulan Ramadan ini, dan satu bulan yang agaknya kita boleh nak masuk di dalam sekolah yang dikatakan madrasah Ramadan. Dan insyaAllah kita apabila kita masuk di sekolah ini, sekolah ini akan proses kita, insyaAllah akan tubik kalau kita niat dengan cara yang baik, ikhlas hati, turut sunnah Nabi, insyaAllah Allah SWT akan keluar kita dengan la'allakum tattaqun, yang mana Allah SWT telah perintah kepada orang Islam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Allah SWT perintah kepada orang yang beriman supaya berpuasa seperti mana orang-orang yang sebelum padanya. Mudah-mudahan puasa itu dapat mengeluarkan orang yang puasa bersifat takwa. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita dapat masuk golongan orang yang muttaqin. Dan ayat yang saya cuba nak tafsir ni daripada juzuk yang kedua. Manakala kita dengar imam tarawih membaca, kita dapat gambar apa sahaja yang Tuhan sebut dalam juzuk 2 ni. Yang mana saya cuba nak ringkaskan beberapa perkara yang telah disebutkan juzuk dalam surah dalam juzuk yang kedua ini. Dan kesemuanya pada awal, pada ayat yang 142 sehingga akhir juzuk yang kedua, semua adalah surah Baqarah. Yang mana kita telah dengar dah sebelum pada ini beberapa keratan ayat dan satu juzuk dari surah Baqarah. Dan surah Baqarah ini kita telah maklum, saya rasanya kita telah dengar dah sebelum pada ini, kata gapo-gatik yang dia telah sebut. Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Kita telah maklum bahawasanya surah ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka di sana tu ada beberapa, bukan sekadar kata umat Islam sahaja, bahkan ada beberapa orang yang beragama asing, khususnya orang Yahudi dan Nasara. Dan Rasulullah itu sendiri sebagai pemerintah lah. Oleh kerana Rasulullah pergi ke Madinah tu, Rasulullah buat pakatan untuk nak jagakan negeri Madinah itu sendiri. Dan Rasulullah sebagai orang yang duduk kepala, dan bersama masyarakat masa tu ada orang Yahudi, ada Nasara, dan begitu juga ada yang munafik yang duk susuk diri. Oleh kerana apabila dia tak ada kuasa, dia tak setuju apa hak Rasulullah bawa, dia pun mula nusuk diri, tunjuk zahir kata Islam tapi dalamnya adalah kufur. Maka daripada awal ayat yang saya nak cuba baca, dua keratan ayat daripada awal juzuk yang kedua ni, dan kita akan dengarlah ayat ini apabila rakaat yang pertama dalam solat tarawih kita. Baik, kita cuba dengan dua keratan ayat, dan saya cuba nak gambar gapo-gatik dalam juzuk yang kedua ini yang dia telah sebutkan. Kita sudah maklum bahawasanya dalam surah Baqarah ini ada beberapa hukum yang kita akan jumpa dalam juzuk yang kedua ni, sama ada sakupa dengan kiblat, orang mati syahid, dan sakupa dengan
perhukuman sama ada sakut pangan anak boleh, nah orang mari hid, nah, dan begitu juga Allah SWT akan sebut tentang qisas, nah, bunuh balas, apa yang faedah bunuh balas itu sendiri, dan panjang lebarnya sakut paut dengan perkah tolak, sakut paut dengan perkahwinan, nah, munakahat, nah, yang ada di akhir-akhir ini sakut paut dengan tolak ada berapa yang Tuhan sebut, nah, dan begitu juga orang yang berkahwin kemudian cerai belum pada tidur, gaponya yang dia nak kata dalam juzuk yang kedua ini. Baik, kita coba dengan dua keratan ayat yang pada permulaan juzuk yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahu azim. Tiga keratan ayat yang baca tadi iaitu sakup paut dengan kiblat, yang mana Allah SWT telah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan kiblat kepada Baitullah. Sebelum pada itu, sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah berkiblat kepada Baitul Maqdis, tapi Rasulullah masa tu dicerita kata Rasulullah ketika hidup Mekah tu, Rasulullah menghadapkan ada ke Baitul Maqdis, tapi di celah tu ada Baitullah, dikatakan. Maka apabila mari Madinah, jadi hak dia pernah duk buat tu masa duk Mekah tak apa, boleh menghadapi kedua-dua. Apabila duk Madinah tu menjadi sukat bagi dia untuk nak kena Baitullah kata. Kemudian itulah yang mana, dan hati Rasulullah SAW sentiasa duk salahnya supaya nak minta dengan Allah SWT supaya paling kepada Baitullah. Oleh kerana mengadakan kepada Baitul Maqdis tu salah satu diejekkan oleh Yahudi sendiri. Oleh kerana Rasulullah mari bawa yang agaknya tak sama dengan dia lah. Kemudian dia kata bawa tak sama tapi dia paling kepada pohak dia menghadapkan. Apabila Allah SWT perintah menghadap kepada Baitullah, mari pula kata ayat pertama lah, ayat 142 ni, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Orang-orang bodoh yang kurang akal bertimbangan, iaitu orang bodoh di sini dimaksudkan dalam tafsir iaitu golongan Yahudi dan lain golongan kafir, dan begitu juga orang munafik. Mari kata apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapinya selama ini. Mari buat soal gitu. Apa duk paling Baitul Maqdis molek-molek dipaling kepada Baitullah, apanya buat soal. Lalu tu Allah SWT suruh Nabi
jawab kepada mereka, qul lillahil masyriq wal maghrib. Nah, katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah SWT. Sama ada aku Baitul Maqdis, sama ada semua itu adalah kepunyaan Allah SWT. Tak ada gapo tadi. Nah, tapi saya sebut sini untuk menjawabkan kepada demo tu. Nah, pada hakikatnya balik kiblat tu salah satu Allah SWT nak mengujikan dalam ayat lepas tadi ya ceritalah. Nah, sini dijawab pada kata timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan, Allah menghadapnya. Nah, wajiblah kita mematuhinya. Nah, patuhi pada Allah SWT. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah SWT memberi petunjuk hidayat kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, dan ayat yang kedua ni salah satunya nak cerita. Ayat kedua adalah juzuk yang kedua lah. Ada tanda kata Muhammad adalah ummatun wasata. Ummatun wasata iaitu umat pilihan lagi adil lah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala 'aqibai. Di sini salah satunya sebut dalam ayat ni, dia kata umat Nabi Muhammad adalah umat wasata. Nah, wasata iaitu umat yang sederhana, yang adil, tidak melampaui batas seperti umat-umat yang sebelum ataupun sama ada Yahudi dan Nasara. Nah, ia kata sini, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad. Nah, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil. Nah, umat pilihan lagi adil. Nah, itulah yang Tuhan nyata di sini, kata umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan dan umat yang adil. Nah, umat wasata bermakna umat yang pilihan lagi adil, dan juga bermakna umat yang pertengahan, iaitu pertengahan segala pembawaannya, tidak melampaui dan tidak keterlaluan di dalam menganut kepercayaannya. Sama ada segi akhlak, amalan apa sahaja sederhana. Nah, tidak melampaui batas. Nah, tidak lebih pada hak. Nah, tak boleh nak banyakkan sini. Saya cuba nak setuh lagi sakut paut dengan kiblat ni. Tuhan kata, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Nah, ia kata sini, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Nah, itu masalah kiblat ni. Sama ada Allah SWT perintah, nah, pada awalnya kepada Baitul Maqdis, kemudian kepada Baitullah. Nah, itu salah satu nak mengujikan, nak tahu kata siapakah yang turut Nabi Muhammad SAW. Habis itu di sini apa sahaja sakopau dengan perintah ni kita kena jagalah. Nah, tidak terbit satu perintah ni kadang-kadang dia nak ujikan kita. Tak kira kalau kita kehidupan kita dalam harian, nah, kita bersama dengan ungkon, ketua suruh gapo, boleh jadi kadang-kadang dia nak tahu kata kita tu taat ke tak, turut ke tak. Nah, kalau tak tahu tak perintah, dia tak tahu. Nah, apabila perintah baru tahu kata hak ni orang turut ni, hak ni orang tak turut. Nah, itulah yang mana Allah SWT salah satu dia sebut. Nah, yang mana saya telah katalah bahawasanya Rasulullah belum ada tu cita-cita lah mula pergi Madinah, cita-cita nak paling kepada, so akhirnya tu perintah supaya Rasulullah paling kepada Baitullah. Nah, maka kita di sini ada ayat yang Tuhan sebut juga dalam ayat yang 140 ni. 140 ni Tuhan cerita kata ahli kitab Yahudi dan Nasara ni dia kenal Nabi Muhammad lebih pada dia mengenal lebih pada dia mengenalkan anak dia sendiri. Dia kenal sungguh-sungguh.
Mana ayat yang menunjuknya kata dia kena sungguh-sungguh lebih pada ia kena anak dia sendiri. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasara ni yang kami berikan kitab itu mengetahui, tahu serta mengenali Nabi Muhammad dan kebenaran Nabi Muhammad sebagai mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya kena sungguh-sungguh Muhammad ni. Nah, tak kena apa sebab Tuhan sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, sampai tu Tuhan kata dia kena Nabi Muhammad seperti mana yang kena anaknya sendiri. Tapi setengah kalangan mereka itu mensembunyikan kebenaran sedangkan dia tu tahu. Nah, sampai tu di sini kita kena jagalah orang-orang yang tahu. Orang yang tahu bimbang takut nak masuk. Nah, tapi ada ayat lah orang yang sembunyi, yang sembunyikan orang susuk benar-benar ni lagu mana Tuhan akan kata ada juga di dalam juzuk yang kedua ini. Walau bagaimanapun, nah, oleh kerana orang yang tahu tu, Yahudi dan Nasara ni dia baca kitab, dia tahu. Begitu juga orang kita tutup guru, dia tahu orang-orang yang duk bawa kebenaran. Kadang-kadang dia susuk kebenaran hak orang demo tu duk bawa. Hanya sebab demo tu tak serupa dengan fikrah hak dia duk bawa tu ya. Nah, udukan dia duk bawa tu tak sama dengan dia, terpaksa dia kena susuk benda kebenaran pada Allah SWT. Sebab demo tu bawa. Kalau demo lain bawa tak ada apa, kalau dengan kami tak ada apa. Tu maksud itu. Nah, begitu juga ahli kitab ni, dia kenal Nabi Muhammad seperti yang mana dia telah kenalkan anaknya sendiri, tapi dia susuk akan kebenaran. Maka kita teruskan lagi sakut paut di dalam surat ini juga Allah SWT perintah kepada Nabi Muhammad. Begitu juga perintah kepada Nabi Muhammad adalah perintah seolah perintah kepada umat Nabi Muhammad itu sendiri. Sehingga dia Allah SWT perintah dalam ayat 153 ni, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan suatu perintah Tuhan dengan bersabar dan mengerjakan solat. Tu ya. Nah, apabila menghadapi kesusahan, kena sabar dan kemudian kita solat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Itulah. Nah, bagi orang yang berasa susah, apa saja sukar, kita sabar, kemudian kita solat. Nah, dan ayat selepas pada tu ya cerita, nah, bagi orang yang mati syahid, dan sebenarnya dia kata orang mati syahid ni orang yang menampak dia kata yang mati, sebenarnya dia tak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Orang yang dibunuhkan dalam medan peperangan ataupun bunuh kerana Allah SWT, mati kerana Allah SWT, sebenarnya mereka itu tidak mati, ya kata. Nah, iaitu mana ayat ini yang sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Nah, jangan kata orang yang dibunuh fi sabilillah itu adalah mati, bahkan dia hidup. Nah, tapi kamu tak tahu hakikat yang sebenar. Dan lepas pada tu Allah SWT ya mengatakan dalam juzuk ini juga, dia kata dia akan mengujikan kita ni dengan ketakutan, kelaparan dan kekurangan segi harta diri dan buah-buahan. Nah, semua itu perkara yang diujikan, yang ditutsab oleh Allah. Tapi Tuhan gembira bagi orang sabar. Sebaliknya orang sabar, nah, orang ni tak ada menyentuh puatah diri dia. Nah, Tuhan tu uji cerita, uji dengan ketakutan, kelaparan, nah, uji dengan kekurangan segi harta sama ada diri dan daripada buah-buahan, kekurangan daripada buah-buahan. Tapi Tuhan kata wa basyiris sabirin. Tapi bagi orang yang sabar, Tuhan gembira bagi dia. Tapi itu tadi lah ayat yang sebelum pada ni, apabila diujikan susah payah kita sabar. Nah, dan apabila ditimpakan
kena gapo saya musibah, bukan kata mati. Kita ni bila sebut kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berasa kata guna untuk apabila royak khabar mati saja. Dak, apabila di belago gapo, kereta belago jatuh rumah, boleh kita nak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang mana tu saya sebut dalam juzuk yang 2 ni, ayat yang ke-150 ni, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan. Ini orang yang sabar lah Tuhan sebut ni, as-sabirin ni. Nah, apabila ditimpa, dia kena kesusahan, tak kira apa-apa sahaja kesusahan, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ini habis untuk kepentingan semuanya. Nah, masuklah orang yang sabar. Habis itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan sekadar kata dicerita kata orang mati baru kita kata, bahkan nah apa sahaja ditimpa, kita rasa kata benda ni benda yang kita tak suka hati, kesusahan bagi kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan di sana dia kecek masalah sangkut paut dengan haji. Nah, mana sama ada buat haji ataupun buat umrah. Nah, sangkut dengan Safa wal Marwah. Nah, ya ada sebutlah dalam ayat yang 158. Nah, kecek hak haji banyak juga. Nah, dan di sini juga Allah SWT mari baki masyarakat. Nah, baki masyarakat dengan melalui ayat dia masa jahiliah dulu, dia apabila dia mengihramkan, lepas tu dia pergi kata masuk lek belakang. Nah, masuk lek belakang adalah lebih molek. Nah, lebih molek. Nah, ada pegang ni. Nah, benda yang dia berasa lagu tu. Nah, lalu tu Allah SWT tegur kepada mereka itu supaya mengubahkan pegang ni. Nah, dengan dia masuk kok pintu. Nah, kok pintu tunjuk ajar supaya mereka itu jangan duk pergi pasal salah-salah. Dia kadang-kadang pergi dengan fikir sendiri itu berasa kena lah, pada hakikatnya tak ada kena. Nah, pada hakikatnya tak ada bukan dia yang sebenar. Nah, dan dekat haji banyak juga dekat haji, kemudian masuk sangkut paut dengan Allah SWT perintah supaya manusia itu makan perkara yang halal, yang bersih, dan tidak mengikut jejak langkah syaitan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Lepas tu ayat pula, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah seteru kamu yang nyata. Dan kerja syaitan apa? Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itulah kerja syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ya'murukum bisu'. Nah, ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Nah, itulah kerja syaitan. Sampai tu lagi tak seru tu jejak langkah syaitan. Dan seterusnya lagi mari diceritakan sangkut paut dengan kebaikan. Al-bir laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Sehingga seterusnya panjangnya ayat ini yang Tuhan kata, nah, bukanlah perkara kebajikan-kebaikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Okey. Nah, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat
dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi-nabi. Ini sakup paut dengan rukun iman lah. Nah, ini nak cerita kadang-kadang ada pemikiran kata kebaikan ni, rasanya orang yang hadar ni adalah baik, hadar ni adalah baik, itu bukan kata sebenarnya. Nah, paling ke mana sahaja kalau tidak beriman bukan masuk orang yang buat kebaikan. Nah, orang yang dikata kebaikan itulah orang yang beriman kepada Allah hari akhirat. Nah, beriman kepada malaikat, kitab dan nabi, dan wa atal ma'ala hubbihi zawil qurba, dan bui hartanya kepada orang yang dikasihinya, sama ada kaum kerabat, anak yatim, miskin, ibnu sabil, dan seterus yang dia sebut dalam ayat ini. Di sana juga dalam juzuk ini, Allah SWT perintah supaya bunuh balas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum bunuh balas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatla al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ayat ni Allah SWT cerita kata, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas. Hukum kisah ada hukum, tapi kaja'il lah. Apabila ada saksi siap berlaku ni, mana hukum orang yang bunuh orang akan dibunuhkan. Ni hukuman balah bunuh ni, qisas ni ada dalam Islam. Tapi kaja'il lah, yang mungkin kata kita orang bunuh keluarga kita pergi bunuh orang sendiri, tak kaja'il yang mana tunaikan perhukuman ini. Dan tu riwayat pula masalah perhukuman yang diperintah ini. Apabila ada perhukuman bunuh balas ini, maka hiduplah. Mana salahnya menghidupkan orang, orang yang mana dia sebut sini, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukuman qisas itu adalah jamin hidup bagi kamu. Jamin, terjamin dah kalau ada hukuman qisas ni, terjamin kehidupan kita. Apabila seorang tu bunuhkan orang, dia kena bunuh, tak beranilah orang lain nak bunuh hati itu. Tu ada jaminan segi kehidupan lah. Kalau tak ada hukum bunuh balas, nanti orang ni bunuh, hukum ni masuk go, dia tu biar go, dia bunuh pula. Lepas tu benar-benar lagu ni akan ada lah duk bunuh orang. Nak jamin kehidupan ni susah kena dia bunuhkan. Orang nak bunuh dia kena mikir, kata kalau dia bunuh orang, dia kena bunuh juga. Itu perkara jaminan pada Allah. Kalau ada perhukuman bunuh balas ni, hukuman qisas ni adalah terjamin hidup bagi kita semuanya. Dan di sana juga Tuhan kecek sakut paut dengan Ramadan. Ramadan Tuhan perintahkan puasa. Ramadan ayat yang sebelum yang lepas pada Tuhan perintahkan kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam juzuk yang kedua ini Tuhan mari cerita kata diperintahkan puasa, diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Dan Tuhan sebut juga di juzuk ini juga sakupa dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuhan kata bulan Ramadan ini Allah SWT menurunkan Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, dan Al-Quran itu adalah sebagai hudan bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Dan di sana juga Tuhan sebut kata, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan, yang mana dia kata, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan,
atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Apabila nampak anak bulan, puasa. Nah, tak nampak, tak puasa. Nah, ia sangkut paut dengan anak bulan. Nah, tapi di sana juga dia kata siapa yang uzur, wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Boleh nak ganti hari-hari yang lain. Nah, sebab Tuhan berkehendak kemudahan. Nah, tidak kehendak kepayahan kepada umatnya. Nah, dan begitu juga dalam juzuk ini. Nah, Tuhan cerita tentang apa sakupa dengan puasa juga. Masalah apabila puasa tu bukan sekadar kita nak buat saja. Nah, dan begitu juga kadang-kadang puasa ni, nah mari sebelum pada turun ayat, nah ayat 187 ni, ya puasa dahulu tu, nah ya apabila jatuh matahari, nah dia boleh nak buka puasa. Nah, kalau dia gini tekah tu bangun, nah tak ada nak makan, nah maka dia tak boleh nak makan sahur. Nah, lepas tu tak boleh nak tidur dengan isterinya. Itu pada dahulu. Maka mari ayat ini untuk menghalalkan. Wahillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, ayat ini dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Nah, maka kita ingat kata waktu malam tak ada gapo. Nah, boleh nak tidur dengan isteri. Nah, sehingga naik fajar lah. Nah, walaupun puasa, kita puasa tapi duduk dalam jarak masa tu lah. Tu yang halal bagi kita. Lepas pada tu ini hukum lain pula. Nah, ada pun masalah kita tak ada nak mandi dengan cara fajar naik dah, tak ada nak mandi kata tak ada apa, mandi lepas fajar tak ada apa. Nah, Tuhan sebut hal itu. Dan di sana juga Tuhan sebut sakut paut dengan anak bulan. Nah, yas'alunaka 'anil ahillah, ini sakut paut dengan anak bulan. Maka Tuhan suruh Nabi jawab kata qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Nah, anak bulan itu salah satu untuk peredaran masa. Nah, peredaran masa bagi manusia, lebih lagi sakut paut dengan musim haji ni, dia sakut paut dengan anak bulan. Nah, dan begitu juga sakut paut dengan haji. Dan saya cuba nak sentuh sakut paut dengan dia dalam ni juga, dia kecek tolak perkahwinan lah. Nah, cuba nak ambil satu ayat yang kecek tolak. Nah, at-talaq marratan. Nah, at-talaq marratan. Nah, talak itu adalah mana at-talaq marratan. Nah, ni ayat 229. Nah, oleh kerana tengok madam masa nak habis dah. Cuma nak sentuh sedikit masalah talak ni. Nah, sakut paut dengan perkahwinan. Tuhan kata at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Nah, talak sebenarnya dua kalinya. Boleh nak rajak balik. Nah, tapi kalau yang ketiga ni maka tak boleh nak rajak balik. Ia ada kecek jugalah. Nah, kecek juga sakut paut dengan demo talak 3 kali talak bain tak boleh nak rajak balik dah. Maka bagi perempuan tu ia kena perkahwin dengan tok laki yang lain. Nah, apabila ia kahwin dengan tok laki yang lain, tok laki yang lain cerai dia pula, boleh nak kahwin kepada tok laki asas hak telah cerai dia 3 kali. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in zanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ini ayat yang saya telah hurai tadilah. Nah, bagi orang yang telah talak 3 tu, nah talak 3 dah
Nah, lepas tu rasa kena pula nak nikah sekali lagi tak boleh, ya kena terah lain dulu. Nah, kahwin dengan cara yang kena lah. Nah, kahwin dengan cara yang kena, kemudian dia cerah, boleh nak kelik baik kepada tok laki dia telah tolak dia 3 kali tolak bain. Nah, dan ya, begitu juga di sana dia kata cukup paut masa menyusu. Nah, dalam ayat 2, 3 sekadar ini saya cuba sebut beberapa perkara, tak sempat nak sebut semuanya. Apa tersilap saya istighfar kepada Allah SWT. Nah, dan apa yang baik minta kita ambil faedah pada. Subhanakallah, sallallahu alaihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.